Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pagi ini hingga tengah hari ini, alhamdulillah kita buat pertama kali di Wangsa Maju kita menganjurkan program yang kita sebut sebagai aktif, ceria dan sihat. Ini program jurung-jurung kali kita adakan di Wangsa Maju, dan ia ada satu program 3 dalam 1. Yang pertamanya adalah untuk menganjurkan, untuk menggalakkan warga Wangsa Maju khususnya untuk jaga kesihatan. Jadi di sini kita mengadakan sedikit perkhidmatan percuma untuk menilai kandungan gula dalam badan dan juga jenis darah dan sebagainya, dan kita ingin menggalakkan warga kota untuk meneruskan gaya hidup sihat dan mengadakan pemeriksaan kesihatan itu berkala. Itu penting. Yang ini kita sungguh pun kita boleh bergerak dan sebagainya, tapi kita perlu sentiasa memastikan bahawa kesihatan kita terjaga. Itu satu daripada program. Program yang kedua kita sebut sebagai Young Warriors. Young Warriors ni adalah ala ninja, American Ninja program berhalangan, dan kita telah menjemput semua sekolah di Wangsa Maju, sekolah menengah di Wangsa Maju untuk menghantar 2 pasukan. Setiap pasukan ada 3 orang. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat 12 pasukan. Dan kita juga menyediakan satu piala pusingan, dan kita harapkan dan kita rancangkan insya-Allah Young Warriors ni kita akan adakan sebagai acara tahunan semasa akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga ni adalah ceria sekolah, maknanya kita mengadakan penyampaian sumbangan kepada sekolah-sekolah melalui PIBG. Keseluruhan di Wangsa Maju, Parlimen Wangsa Maju kita ada 21 buah sekolah, dan alhamdulillah keseluruhan 21 sekolah PIBG telah hadir hari ini untuk menerima sumbangan daripada saya ingin ingatkan sekali lagi bahawa wang sumbangan ini bukan daripada saya, bukan daripada poket saya. Ia adalah peruntukan daripada kerajaan yang saya mengurus dan menyalurkan sahaja. Dan alhamdulillah kita melalui bajet kita tentukan, kita telah menyumbang sebanyak RM10,000 setakat ni. Kalau ada rezeki lebih nanti kita akan sampaikan lagi masa-masa akan datang dalam tahun. Jadi setiap 21 sekolah telah menerima sumbangan sebanyak RM10,000. Dalam masa yang sama je kita meraihkan pelajar-pelajar kita yang telah melalui peperiksaan SPM, dan alhamdulillah kita minta sekolah menghantar pelajar-pelajar cemerlang di setiap sekolah, dan kita telah juga menyampaikan sedikit sumbangan untuk pelajar-pelajar cemerlang kita. Kita akui dan kita menyedari bahawa kecemerlangan pelajar itu tidak tahan daripada individu pelajar itu sahaja, akan tetapi kejayaan pelajar itu adalah hasil daripada dorongan daripada ibu bapa, dorongan daripada guru, daripada ibu besar dan sebagainya. Jadi maknanya kejayaan para pelajar itu adalah kejayaan ramai pihak, termasuklah pelajar itu sendiri. Jadi kita ada 3 dalam 1 yang kita harapkan dapat kita teruskan di masa-masa yang akan datang. Tapi sekolah tu 21 sekolah menengah sahaja ke atau sekolah sekali semua sekolah? Okey, 21 sekolah tu mengandungi sekolah menengah dan juga sekolah rendah di dalam kawasan Wangsa Maju. Ya, kita ada 20 buah sekolah di bawah pengurusan dan pentadbiran PPD Keramat, dan 1 buah sekolah di bawah pengurusan PPD Sentul. Jadi keseluruhannya adalah 21 buah sekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. So akan ada acara tahunan lah nanti ni. InsyaAllah umur panjang dan peruntukan ada, kita akan salurkan seandainya, dan kita cuba memastikan bahawa tidak ada diskriminasi, maknanya semua sekolah dapat serata mungkin, seadilnya mungkin, insyaAllah. Soalan lain boleh? Ada? Tak ada? Ni soalan dia berkaitan dengan isu penjaja di Wangsa Maju. Sekarang ni PM kita sedang buat gerai madani penjaja berani. So apa komen YB untuk kawasan sini? Okey, Wangsa Maju kena sedar bahawa Wangsa Maju adalah satu kawasan parlimen yang kepadatannya tertinggi di Malaysia. Di Wangsa Maju punya 1 kilometer persegi ada 13,475 orang. Jadi dia adalah satu kawasan yang kepadatan yang paling tinggi. Itu satu. Yang keduanya, usaha-usaha ahli parlimen yang sebelum saya pun telah berusaha untuk menyusun kembali penjaja-penjaja di Wangsa Maju. Telah diatur pelajar-pelajar itu untuk pergi satu kawasan yang sementara, dan kita sedang menunggu siapnya bazaria yang tetap yang sedang dalam pembinaan. Semua pun ada kelewatan, tapi kita harap
bangunan itu dapat disiapkan secepatnya mungkin agar tapak sementara penjaja itu lebih kurang 500 penjaja dapat pindah ke bangunan yang kekal. Itu tempat penjaja yang daripada mana? Penjaja yang di Uptown Danau Kota dulu. Dan masa yang sama juga kita ada perbincangan 3 hari yang lepas dengan demikian juga maknanya penjaja selain apa yang saya sebut 500 tu yang tiba-tiba berjalan, kita nak cuba susun balik mereka. Yang ni kalau kau perasan di kawasan itu, kalau misalnya ada penjaga di dua-dua belah bahagian jalan itu, kita nak susun pada satu bahagian supaya penjualan penjaga itu lebih tersusun dan tidak mengganggu jalan raya lah. Jadi itu di antara usaha-usaha yang dibuatkan. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama kita cuba kenal pasti kawasan-kawasan yang boleh kita buat satu pusat penjaja yang lebih sempurna, kerana masa maju ni memang bilangan penjaja bertumbuh, khususnya selepas MCO tu memang begitu banyak. Jadi kita masih cuba mengenal pasti kawasan-kawasan yang boleh kita buat pusat penjaja. InsyaAllah. Kita pusat penjaja ni kita ingat juga, maknanya kita tidak boleh dapat satu kawasan yang terceruk. Dia mesti tempat yang ramai orang tapi dalam masa yang sama tidak mengganggu penduduk-penduduk di kawasan tertentu. Jadi kita nak ada pertimbangan sewajarnya agar tidak merumitkan penduduk di kawasan berkenaan dan masa yang sama menggalakkan penjaja dapat menjual dalam keadaan yang lebih selesa. So, macam mana awak nak sarankan, kadang-kadang dalam food court ataupun pusat penjaja ni parking yang jadi masalah. Itulah dia, maknanya kita bila kita nak bangunkan tempat penjaja ni, kita tidak boleh lihat satu sudut saja. Yakni kita nak menyediakan tempat orang menjaja, tapi kita harus juga fikirkan bagaimana nak pastikan bahawa pengunjung yang datang itu selesa juga. Jadi kenderaan, tempat plat kita dan sebagainya. Ini satu perkara yang dibincangkan juga dengan pihak DBKL agar pembangunan pusat penjaja itu lebih holistik pendekatan kita, agar kita mementingkan keselesaan penjaja, dalam masa yang sama keselesaan pengunjung, dalam masa yang sama penduduk di kawasan berkenaan itu perlu diambil kira juga. Jadi satu pendekatan yang lebih holistik yang perlu diambil agar solution kita itu dapat kita ambil dengan satu keadaan di mana seramai yang mungkin ya pemegang taruh kawasan itu dapat pembelaan yang sebaik. Okey, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak.